Kita pernah berbicara tentang kebutaan rohani sebelum ini, tetapi hari ini kita akan fokus pada cara untuk menghilangkannya. Sungguh indah apabila Tuhan membantu kita mengatasi kebutaan rohani kita. Dalam kitab Bilangan, bab 24, ayat 4 menyebut, sabda orang yang mendengar firman Tuhan, yang melihat penglihatan daripada Yang Maha Kuasa, yang rebah dan matanya terbuka. Ayat ini membicarakan tentang bagaimana kita boleh menghilangkan kebutaan rohani kita. Apabila sabda Tuhan datang kepada Bileam yang bukan seorang Israel, dia telah dipanggil oleh Raja Balak, Raja Moab, untuk mengutuk orang Israel. Orang Israel sedang bergerak menuju Moab, dan Balak takut kepada mereka, jadi dia memanggil Bileam untuk mengutuk mereka. Ketika Bileam dalam perjalanan dengan menunggang seekor keldai, keldai itu melihat malaikat Tuhan berdiri dengan pedang terhunus, menghalang jalan. Namun, Bileam buta secara rohani dan tidak dapat melihat malaikat itu. Keldai itu berhenti dan enggan bergerak ke hadapan, dan Bileam mula memukul keldai itu. Ketika itulah keldai itu berbicara secara ajaib, bertanya kepada Bileam mengapa dia dipukul. Bileam, dalam kebutaan rohaninya, tidak sedar pada mulanya bahawa dia sedang berbicara dengan seekor keldai. Ini menunjukkan kebutaan rohani Bileam. Dia tidak dapat melihat malaikat Tuhan dan tidak mengenali keajaiban yang sedang berlaku di hadapannya. Tuhan menghantar malaikat itu untuk menghalang Bileam daripada mengutuk umatnya. Walaupun Bileam dipanggil oleh Balak untuk mengutuk Israel, dia tidak dapat berbuat demikian kerana Tuhan telah memberkati Israel. Malah, Bileam mengakui ini dan berkata, "Bagaimana aku dapat mengutuk mereka yang Tuhan tidak kutuk? Bagaimana aku dapat mengecam mereka yang Tuhan tidak kecam?" Bilangan bab 23 ayat 8. Ini menunjukkan bahawa apabila Tuhan berada di pihak kita, tiada siapa yang dapat mencederakan kita. Tiada manusia atau syaitan yang boleh menyentuh kita, kerana perlindungan Tuhan ada ke atas kita. Amin. Sekarang, mari kita lihat satu lagi contoh kebutaan rohani dalam 2 Raja-Raja bab 6 ayat 17. Dalam petikan ini, Elisa berdoa agar mata hambanya dibuka dan berkata, "Ya Tuhan, bukalah matanya supaya dia dapat melihat." Tuhan kemudian membuka mata hambanya, dan dia melihat bukit-bukit yang penuh dengan kuda dan rata berapi mengelilingi Elisa. Ini adalah satu lagi contoh bagaimana Tuhan menghilangkan kebutaan rohani. Dalam kisah ini, orang Aram merancang untuk menyerang Israel. Tuhan mendedahkan rancangan mereka kepada Elisa, yang kemudian memberi amaran kepada Raja Israel. Raja Aram marah, menyangka ada pengkhianat di kalangan orangnya, tetapi pegawainya menjelaskan bahawa Elisa, Nabi itu, boleh mendengar apa yang Raja katakan di dalam bilik tidurnya. Begitu rapat hubungan Elisa dengan Tuhan. Raja menghantar tentera untuk menangkap Elisa, dan mereka mengepung kota itu. Apabila hamba Elisa melihat tentera itu, dia panik, tetapi Elisa berdoa agar matanya dibuka. Apabila matanya dibuka, dia melihat tentera Tuhan dengan rata berapi sedang melindungi mereka. Penghilangan kebutaan rohani membolehkan kita melihat perlindungan, kehadiran, dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Seperti mana Bileam tidak dapat mengutuk Israel, kerana mereka diberkati oleh Tuhan, dan hamba Elisa dapat melihat perlindungan Tuhan, kita juga perlu mata rohani kita dibuka. Kita harus berdoa agar Tuhan menghilangkan kebutaan rohani kita, supaya kita dapat melihat tangannya yang bekerja dalam setiap situasi. Kita telah membincangkan tentang kebutaan rohani sebelum ini, tetapi hari ini kita akan memberi tumpuan kepada cara untuk menghapuskan kebutaan rohani. Mengatasi kebutaan rohani memang merupakan satu perkara yang indah, yang Tuhan bantu kita hadapi. Dalam 2 Raja-Raja bab 6 ayat 13 hingga 17, kita membaca satu kisah menarik, yang menunjukkan kuasa pandangan rohani, dan bagaimana Tuhan menghapuskan buta rohani. Raja Aram menghantar kuda, kereta kuda, dan tentera yang kuat pada waktu malam untuk mengepung kota tempat Nabi Elisa berada. Apabila hamba Elisa bangun awal pagi berikutnya, dia melihat bahawa kota itu telah dikepung oleh tentera Aram. Dengan panik,
Hamba itu bertanya, "Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan?" Elisa, bagaimanapun, tenang dan memberi jaminan kepadanya dengan berkata, "Jangan takut. Mereka yang bersama kita lebih ramai daripada mereka yang bersama mereka." Mata rohani Elisa terbuka. Dia boleh melihat apa yang orang lain tidak dapat lihat. Hubungannya dengan Tuhan membolehkannya melihat tentera Tuhan di sekeliling mereka. Elisa kemudian berdoa, "Ya Tuhan, bukakan mata hamba Elisa supaya dia boleh melihat." Tuhan membuka mata hambanya, dan dia melihat bukit yang penuh dengan kuda dan rata berapi yang mengelilingi Elisa. Betapa hebatnya penglihatan tentang perlindungan Tuhan. Ketika musuh datang mendekati Elisa, dia berdoa sekali lagi, kali ini meminta Tuhan untuk membutakan tentera Aram. Tuhan menjawab doanya, dan seluruh tentera itu menjadi buta. Elisa kemudian membawa mereka ke lokasi lain di mana mereka ditawan. Kisah ini menunjukkan bahawa, sama seperti Tuhan membutakan musuh-musuh Elisa untuk melindunginya, Dia juga boleh membutakan mata musuh-musuh kita. Tuhan sentiasa bekerja untuk melindungi umat-Nya. Saya teringat satu masa ketika saya memandu bersama seorang warga negara India di dalam kereta saya. Kami telah menghadiri satu pengebumian, dan dalam perjalanan pulang, kami ditahan di sekatan jalan. Pegawai polis menyoal kami, dan walaupun dia sangat bijak dan teliti, Tuhan melindungi saya. Saya berdoa untuk perlindungan Tuhan, dan pada akhir perbualan, pegawai itu meminta maaf atas kelewatan itu. Saya sangat risau, kerana saya fikir saya mungkin menghadapi masalah serius, kerana masalah pasport warga negara India itu, tetapi perlindungan Tuhan menjaga kami. Seperti dalam kisah Elisa, saya menyaksikan bagaimana Tuhan melindungi kita. Kita mesti meminta Tuhan untuk membuka mata rohani kita sama seperti Elisa berdoa untuk hambanya. Apabila Tuhan membuka mata kita, kita dapat melihat kuasa rohani yang bekerja di sekeliling kita. Kita akan sedar bahawa kita tidak pernah bersendirian dan tentera Tuhan sentiasa berjuang untuk kita. Dalam Yohanes bab 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai cahaya hidup." Yesus adalah cahaya yang menerangi hidup kita dan menghapuskan buta rohani. Apabila kita mengikutnya, kita tidak lagi berada dalam kegelapan, tetapi kita mempunyai cahaya hidup yang membimbing kita. Dalam Yohanes 1, kita membaca bahawa cahaya bersinar dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak dapat memahaminya. Ada orang yang lebih suka hidup dalam kegelapan rohani, dan mereka menolak cahaya Kristus. Apabila Yesus berkata bahawa dia adalah terang dunia, orang Farisi mencabarnya, mengatakan bahawa kesaksiannya tidak sah. Orang akan sering menentang kita dan mempersoalkan kita, tetapi Yesus menegaskan bahawa kita adalah anak-anak-Nya, dan Dia akan melindungi kita serta membimbing kita. Cahaya Kristus membantu kita mencari jalan keluar, walaupun orang lain cuba memadamkannya. Apabila orang Farisi cuba membunuh Yesus dengan menolaknya dari tebing bukit, dia hanya berjalan melalui orang ramai tanpa cedera kerana tangan Tuhan ada padanya. Dengan cara yang sama, Roh Kudus tinggal di dalam kita dan memberi kita kuasa, sama seperti yang dilakukannya dengan Yesus. Kita mempunyai Roh Kudus yang sama yang memberi Yesus kekuatan untuk menahan godaan syaitan di padang gurun setelah berpuasa selama 40 hari dan malam. Pada masa itu, syaitan menggoda Yesus dengan berkata, "Jika engkau anak Tuhan, ubah batu-batu ini menjadi roti," dan kemudian menawarkan kepada Yesus semua kerajaan di dunia sebagai pertukaran untuk penyembahan. Tetapi Yesus tidak tunduk kepada godaan syaitan kerana dia tahu siapa dia dan apa yang dia dipanggil untuk lakukan. Dengan cara yang sama, kita mesti membuka mata rohani kita untuk melihat melampaui godaan duniawi dan cabaran. Kita mesti menyedari realiti rohani di sekeliling kita dan percaya kepada kuasa Tuhan untuk memimpin kita. Mari kita berdoa agar Tuhan menghapuskan buta rohani kita dan membantu kita berjalan dalam cahaya kebenaran-Nya. Mari kita renungkan bagaimana kita, dengan mata rohani yang terbuka, dapat mengatasi rintangan dan berjalan di jalan yang benar. Ketika kita berjalan di jalan ini, Tuhan akan memimpin kita demi nama-Nya.
Namanya adalah suci, dan tidak ada yang tidak suci dapat memasuki hadirat-Nya. Inilah sebabnya ketika iblis mencuba Yesus, dia tidak menyerah, kerana dia tahu siapa dia dan apa yang dimaksudkan oleh iblis. Dalam Yohanes bab 8 ayat 14, Yesus menjawab kepada orang Farisi, "Walaupun aku bersaksi atas namaku sendiri, kesaksianku sah, kerana aku tahu dari mana aku datang dan ke mana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang atau ke mana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi siapa pun." Yesus berbicara dengan keyakinan, mengetahui tujuannya. Dia mengajak kita untuk bertanya, siapa aku di dalam Kristus Yesus? Ketika kita tahu siapa kita di dalam Kristus, kita akan mampu berdiri melawan tipu muslihat iblis. Rancangan iblis sudah dikalahkan oleh Yesus, yang memberikan cahaya kepada kita untuk melarikan diri dari kegelapan dan menolak jatuh ke dalam tangan musuh. Dalam Yohanes bab 9 ayat 39, Yesus berkata, "Untuk penghakiman aku telah datang ke dalam dunia ini, supaya orang buta dapat melihat, dan mereka yang melihat akan menjadi buta. Mereka yang buta secara rohani akan dibuka matanya, sementara mereka yang mengaku melihat akan tetap buta." Pernyataan mendalam ini ditujukan kepada orang Farisi yang menentang Yesus. Mari kita lihat kembali kisah dari Yohanes 9, di mana seorang lelaki yang dilahirkan buta telah disembuhkan oleh Yesus. Yesus meludah ke tanah, membuat lumpur, mengoleskannya ke mata lelaki itu, dan memerintahkan dia untuk mencuci di kolam Siloam. Setelah mencuci, lelaki itu dapat melihat. Ketika orang Farisi mendengar tentang mukjizat ini, mereka mempertanyakan lelaki itu dan menyelidiki penyembuhan tersebut, terutama kerana itu terjadi pada hari Sabat. Mereka bertanya kepadanya siapa yang menyembuhkannya, dan dia memberitahu mereka, "Yesus menyembuhkan saya." Namun, orang Farisi tidak puas. Mereka memanggil orang tua lelaki itu untuk mengesahkan bahawa dia benar-benar dilahirkan buta. Orang tua itu mengesahkan, tetapi mereka memberitahu orang Farisi bahawa anak mereka sudah cukup dewasa untuk berbicara sendiri. Lelaki itu berdiri di depan para pemimpin, bersaksi sekali lagi bahawa Yesus telah menyembuhkannya. Berasa kecewa dengan pertanyaan mereka, dia dengan berani berkata, "Saya sudah memberitahu kamu, tetapi kamu tidak mendengar. Mengapa kamu ingin mendengarnya lagi? Apakah kamu ingin menjadi muridnya juga?" Ini membuat orang Farisi marah dan mereka mengusirnya dari sinagog. Ketika Yesus mendengar apa yang terjadi, dia mencarinya dan bertanya, "Apakah kamu percaya kepada Anak Manusia?" Lelaki yang buta itu bertanya, "Siapa dia, Tuan? Beritahu saya supaya saya dapat percaya kepadanya." Yesus mengungkapkan kepadanya, "Kamu kini telah melihatnya, sebenarnya, dia adalah orang yang berbicara dengan kamu." Segera, lelaki itu percaya dan menyembah Yesus. Kisah ini menggambarkan bagaimana kebutaan rohani dapat dihilangkan melalui iman kepada Kristus. Yesus datang supaya orang buta dapat melihat. Mereka yang menolak untuk melihat akan tetap buta, seperti yang dinyatakannya dalam ayat 39. Ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan dan mengikuti panggilannya, kita dilindungi oleh hadirat-Nya yang kuat. Bahkan ketika orang lain berdiri melawan kita, Tuhan akan berjuang untuk kita. Kita tidak perlu takut. Tugas kita adalah tetap teguh dalam doa, mengangkat tangan dalam penyembahan, dan mempercayai Tuhan. Dengan melakukan ini, Tuhan akan membantu kita. Yang kita perlukan hanyalah berlutut dan memanggilnya. Ada banyak cabaran yang mungkin anda dan saya hadapi. Inilah sebabnya mengapa Alkitab ada, untuk memberikan panduan yang jelas tentang apa yang harus dan tidak harus kita lakukan. Jika kita berjalan dalam cahaya Kristus Yesus, kita akan menuai manfaat daripada bimbingannya. Tidak mungkin untuk membaca firman Tuhan dalam kegelapan. Apabila mata rohani kita dibuka dan kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus, yang merupakan guru kita, seperti yang dinyatakan dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 26 dan 27, akan membantu kita. Kita mesti belajar untuk berjalan dalam cahaya itu. Jika kita memilih untuk berjalan dalam kegelapan,
kita tidak akan dapat melihat kebenaran dalaman yang Kristus sedang mendedahkan kepada kita. Sebagai batu hidup dan umat yang terpilih, kita telah dipilih oleh Tuhan. Rasul Petrus, dalam suratnya, menekankan ini dalam 1 Petrus bab 2 ayat 9. Tetapi kamu adalah umat yang terpilih, imamat yang diraja, bangsa yang suci, umat yang menjadi milik Tuhan. Lihat betapa banyak gelaran yang diberikan kepada kita. Adakah kamu terpilih? Ya. Adakah kamu termasuk dalam imamat yang diraja? Ya. Adakah kamu adalah bangsa yang suci dan umat yang menjadi milik Tuhan? Sudah tentu. Kita dapat menyatakan pujiannya yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam cahayanya yang menakjubkan. Haleluya! Dahulu kita berada dalam kegelapan, tetapi kini kita adalah anak-anak cahaya. Penting untuk kita ingat bahawa kita dipilih oleh Tuhan. Izinkan saya membaca beberapa ayat lagi dari bab yang sama, khususnya ayat 4. Ketika kamu datang kepadanya, batu hidup yang ditolak oleh manusia tetapi dipilih oleh Tuhan dan berharga baginya. Kamu juga, seperti batu hidup sedang dibina menjadi sebuah rumah rohani untuk menjadi imamat yang suci, menawarkan korban spiritual yang diterima oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan memberitahu kita bahawa kita sedang dibina dari hari ke hari menjadi sebuah rumah rohani. Seperti mana anda membina rumah fizikal dengan menumpuk batu bata, kita juga perlu membina diri kita secara rohani. Inilah sebabnya Yesus berkata dalam Matius 7 bahawa orang bijak membangun rumahnya di atas batu. Apa jenis rumah yang dia maksudkan? Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Ketika hujan turun dan angin bertiup, rumah itu akan runtuh. Jika kita tidak membangun di atas asas Tuhan, Yesus Kristus, kita berada di tanah yang tidak kukur. Kita mesti dibangun di atas batu Yesus, asas kita yang sebenar. Apabila kita dibina menjadi rumah rohani, orang akan melihat transformasi dalam diri kita. Mereka akan mencari nasihat rohani daripada kita, kerana kita mencerminkan cahaya dan kemuliaan Tuhan. Ingat, Yesus tidak berbicara tentang rumah fizikal yang dibina oleh tangan manusia. Dia merujuk kepada kita. Kita mesti menyelami firman Tuhan dan bangkit dalam cahaya Tuhan, supaya kita dapat bersinar agar orang lain dapat melihat. Kemuliaanmu sepudar, tetapi Rasul Paulus memberitahu kita dalam 2 Korintus bab 3 bahawa dari hari ke hari, kemuliaan Tuhan semakin meningkat dalam diri kita. Dalam 2 Korintus bab 3 ayat 12 hingga 18, dia menulis tentang bagaimana kita mempunyai keberanian kerana kita tidak seperti Musa, yang menutup wajahnya agar orang Israel tidak melihat kemuliaan yang pudar. Fikiran mereka tetap dibutakan, tetapi apabila seseorang berpaling kepada Tuhan, tirai itu dihapuskan. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Kita, dengan wajah yang tidak tertutup, mencerminkan kemuliaan Tuhan dan diubah menjadi gambarnya dengan kemuliaan yang kekal. Jadi, bagaimana kita mengatasi kebutaan rohani? Dengan berjalan dalam cahaya dan memahami siapa kita dalam Kristus Yesus. Kita adalah bangsa yang suci, umat yang terpilih, dan kita perlu membina diri kita menjadi rumah rohani. Yesus Kristus adalah batu hidup, dan mereka yang menolaknya sebagai batu penjuru akan tersandung dan jatuh. Jangan risau tentang mereka yang menolak Kristus. Fokuslah sebaliknya pada menjadi rumah rohani, menawarkan korban spiritual yang diterima oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Untuk menghilangkan kebutaan rohani kita, kita mesti berpaling kepada firman Tuhan, kerana Kristus Yesus adalah kehidupan, dan kehidupan itu bersinar dalam hati kita. Banyak dari kita mungkin masih mempunyai bahagian dalam hati kita. Ruang yang belum kita buka kepada Tuhan, dengan berkata, Tuhan, Engkau boleh melangkah ke seluruh tempat ini, tetapi tidak ke ruang ini. Jika anda mempunyai ruang seperti itu dalam hati anda, saya berdoa agar Tuhan membuka pintu itu dan membiarkan Yesus melangkah masuk, membiarkan cahayanya bersinar di sana. Setiap kegelapan dalam ruang itu akan hilang dalam nama Yesus. Kita tidak dipanggil untuk menjadi anak-anak kegelapan.
Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak cahaya. Marilah kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami ingin mengucapkan terima kasih kepadamu dan kami berdoa pada petang ini. Oh Tuhan, bukalah mata rohani kami seperti yang dipohon oleh Nabi Elisa untuk hamba-Nya, agar dia dapat melihat kereta dan tentera Tuhan, kerana dia hanya dapat melihat tentera musuh dengan mata fizikanya. Saya berdoa dalam nama Yesus, agar kami yang terbeban dalam banyak aspek kehidupan kami, yang telah dibutakan dan dicuba oleh iblis, walaupun iblis mengutip kitab suci dengan mengatakan, ia tertulis, saya berdoa, agar kami dapat berjalan mengikut firman-Mu, mengakui kebenaran dalam segala yang dinyatakan oleh manusia. Tuhan, saya berdoa agar semua yang hadir di sini mempunyai mata rohani yang dibuka, untuk melihat perkara-perkara rohani. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Petrus, kami adalah umat yang terpilih, imamat yang rajawi. Apa lagi yang kami perlukan? Saya berdoa agar setiap kegelapan dalam hati, fikiran, dan pemikiran kami akan pergi. Biarlah cahaya Kristus bersinar dalam setiap sudut gelap kehidupan kami. Ajari kami untuk berjalan dalam cahaya-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk penyembuhan. Banyak dari kami membawa kesakitan dan kepahitan. Bantulah kami belajar untuk memaafkan dan melepaskan beban itu kepadamu, dengan keyakinan bahawa Engkau akan menjaga semuanya. Saya ingin dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kasih-Mu yang kekal dan damai. Jangan biarkan iblis menipu kami ingin melihat dengan jelas. Setiap kali kami membuka Alkitab untuk membaca, saya berdoa dalam nama Yesus agar kami melakukannya dalam cahaya kebenaran-Mu, membolehkan kami memahami kedalaman firman-Mu. Terima kasih, Bapa. Bagi mereka yang tidak merasa sihat secara fizikal, saya berdoa agar Engkau membawa penyembuhan kepada tubuh mereka dalam nama Yesus. Kami menolak setiap penyakit dan kesakitan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus, kembalikan penglihatan orang buta. Saya berdoa agar Engkau memulihkan visi dan panggilan kami malam ini. Semoga kita semua bangkit dan berdiri tinggi dalam nama Yesus. Kami memberi-Mu segala kemuliaan, penghormatan, dan pujian, dalam nama Yesus yang paling berharga. Amin.